Nenek, bye nenek. Ivan masih nggak apa-apa ya nenek. Ipan cakaplah terima kasih nenek. Ya, busuk ini bilang. Dah kami tilam dah sekarang. Ya tu, penipu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teralik pula tadi sebab saya baru habis buat benda ala minit tu tadi dalam pukul 3 lebih, lepas tu rehat. Terlupa. Okay. So today we are going to, kita sekejap je pun boleh benda ni. We are going to cover on identifying main ideas from audio. Okay, if you listen to the subtopic, okay, subtopic yang tadi tu, listen, identifying ideas from audio. What is the skill that it tries to focus on? Skill apa yang dia cuba untuk fokus dekat situ? Listening.
Listening, yes. Janganlah Mat, jangan buka tu. Kejap sini bapak macam. Janganlah main. Okay, and then when we talk about listening skills, okay, when do you usually practice your listening skills the most? Bila waktu yang awak practice kemahiran mendengar ni dengan sangat banyak? Bila? Watching movie. Okay, while watching movies. Lagi? Listening to music. What else? Lagi? Music dengan movies je ke? Okay, while having conversation. Any other idea? Idea lain? Betul lah tu, semua tu betul. Tak salah pun. Okay. Okay, lepas awak dengar tak ada orang bunyi? Dengar. Dengar? Apa yang awak dengar? Orang bunyi tu cakap apa? Dengar tu lelaki. Tak dengar. Orang tu dia berbunyi cakap. Dia cakap nampak sangat time kelas tak dengar. So one of the occasion where you practice listening skills is during online conversation, during classes, face-to-face meeting kan. Ke awak tak dengar? Saya cakap ni awak tak dengar. Dengar ke tak dengar? Dengar. Dengar kan? So those are the examples of the occasion where you have to practice your listening skills the most. Other than that, go out to shopping complex and you have to kind of listen to the announcement made by the WXF 7867. Contohlah. So you really have to listen carefully which car, what is the type of the car, the plate number kan, sebab dia akan bagi tahu. Bila tak ada kena-mengena je, you pun terus tak dengar lah the rest of the announcement. Correct? Pernah tak? Pernah kan? Pernah dengar kan announcement yang macam tu? Pernah. Pernah dengar tak announcement macam tu? Pernah kan? Okay, one more announcement kalau dekat shopping complex. Sekarang ni awak mungkin lah tak ada mengalami lagi benda tu. Tapi later on when you married and have kids, you might get summoned during the announcement kepada ibu bapa kanak-kanak lelaki berumur 7 tahun berbangsa Tionghoa, sila ke pusat kaunter perkhidmatan pelanggan. Apa sah nangis-nangis ni, tak nak lah. Awak sebab awak nampak muka ni kan. Okay. Itu ialah salah antara contoh-contoh. Those are the examples of occasions where you have to practice your listening skills. Janganlah kacau. Okay, sorry for the distraction. Dia ambil ni lah, ambil kursi lain lah. Okay, itu ialah example of occasion, example of events where you have to practice your listening skills. Okay, now when we talk about listening test pula in language learning,
nak tak nak kita akan cakap pasal listening test. Okay? Janganlah, Mina pergilah sana. Tu, pergi tengok kat Micha sana. Okay, when we talk okay, when we talk about listening test, I believe that you have you have sat for listening test before kan during PPT, betul? Kan? Betul kan? Senang ke tak senang? Senang ke susah ke? Macam mana? What's your opinion? Boleh lah. Senang je. Kalau senang maksudnya later on for muat pun senang jugalah, insyaAllah kan. Okay, kalau sekarang at your level now, we are going to talk about listening test, muat listening test, TOEFL listening test, IELTS listening test kan. Okay, kalau muat listening test, you will be given 20 questions. Okay, awak akan diberi 20 soalan, and in the question paper it is divided into 3 sections. Okay, 3 parts. Part 1, part 2, part 3, ataupun part A, B, C. Saya confuse sikit tapi dia ada 3 part. Okay, and in the question paper you will only see the question. There will be no article, there will be no paragraphs, tak ada apa-apa. Yang ada cuma soalan dan ada satu section tu pilihan jawapan dia. For section B, if I'm not mistaken, it has some choices of answers. Okay, for part A, you will be listening to an audio. Dia punya set of question, dia one set of question. Kiranya awak dengar satu audio ni, soalan nombor 1 sampai soalan nombor 7, it is based on that one audio. Kiranya satu topik sahaja. Okay. Tapi dia punya tricky dekat situ, cuma dia ada satu instruction dekat situ. Dia akan cakap fill in the blank with not more than 5 words. Maksudnya awak boleh jawab tak lebih daripada 5 perkataan. Kadang-kadang dia letak not more than 3 words, not more than 5 words. So you have to be alert berapa perkataan dia nak dalam tu. Kira kalau awak terlebih 1 perkataan, pun dikira perkataan, jawapan awak salah. Okay, because they are very strict. We try to assume that the one who mark your paper is strict. Okay, so kalau dia kata 5 perkataan, you have to come up with 5 perkataan. Kalau dia kata not more than 5 perkataan boleh, 3 perkataan boleh, 1 boleh, 4 boleh. Okay, yang penting bukan 6 dan 7 dan selanjutnya. Okay, lepas tu in section B, we move to section B. You will also listening to one topic, satu topik untuk section B sahaja. Okay, jadi it's not that tricky lah kat situ. They even have like ada satu pilihan jawapan tapi it's quite confusing. Awak kena baca elok-elok. Dia punya soalan tu awak pilih je jawapan dia A ke B ke C ke D ke E ke F. Tapi dia ada banyak pilihan jawapan dia.
agak confusing tapi not that difficult lah saya rasa. So awak kena pilih satu jawapan, letak kat situ. Tulislah A ke B ke C ke. Tak payahlah tulis ayat dia yang penuh tu. Sebab dia macam kadang-kadang tu dia ada A, B, C, D, semua ayat dia panjang-panjang. So if you copy ayat tu sebiji-sebiji, it's going to take time. Akan buang masa sikit lah. So you just letak kat situ A atau B atau C atau D. Macam tu. And then we move to part C. Okay, part C. Part C ni kalau ikutkan dia antara yang paling challenging lah among the three parts. Dia bukan challenging macam mana, dia bukan susah, dia tak susah. Tinggal lagi dia challenging dari segi in part C, there are 3 different audio. Ada 3 different audio, 3 different topics. Dan cara menjawab dia macam soalan dekat bahagian satu tadi, fill in the blank with not more than 5 words. Lepas tu the first one dia akan bagi dengar audio satu. Lepas tu dia bagi break 1 minute and then they are going to play you the second audio of part D, of part C. And then break 1 minute followed by the third audio of part C. Baru dia ulang balik part yang the first part and then break lagi, second part, break lagi, third part. Ipuan, Alia, Dia, jangan bising please. Okay, so dekat situ mencabarnya sebab dia ada 3 topik. You will have to memorize 3 different topics, baru dia ulang balik untuk you. So you are going to be given the chance to listen to the audio 2 times only. Okay, kalau untuk MUET, untuk official punya examination tu 2 kali. Kalau kata buat dekat sini, kadang-kadang saya tengok muka student tu macam puzzle je kan. So kadang-kadang saya akan bagi peluang dengar kali ketiga untuk semak. Okay. Lepas tu dia punya cara untuk dia play audio tu usually they are going to play part 1. Okay, part 1 and then break 1 minute. Dia akan ulang balik part 1. Okay, and then dia play part 2, dia break 1 minute and then dia play balik part 2. Itu part 3 tadi saya kata ada 3 bahagian kan. Part 3 dia akan play yang the first audio of part 3, break 1 minute, the second audio of part 3, break 1 minute, the third audio of part 3, break 1 minute, baru dia ulang balik the whole part 3. Okay, so that is how they let you listen to the audio of MUET. Ada apa-apa soalan kat situ? Tak ada. Okay, yang tu senang je kan about the question. Okay, how are you going to answer the question? Managa awak dah dengar tadi kan macam mana dia play the audio. When you first receive the question paper, what you should do first is you baca the whole thing. The first one you wajib baca the instruction yang dia cakap berapa patah perkataan, 5 patah perkataan ke, 3 patah perkataan ke, 4 ke, you tengok kat situ. And then you tengok topik apa yang dia cakap. Okay, topik apa yang mungkin dibincangkan. Daripada soalan tu you boleh you kind of you can guess the topic kan. So you mentally ready dia nak cerita. Contohnya kalau dia cakap pasal fishing, dalam kepala awak macam dah ada background about fishing sikit, tambahlah all the information yang dia akan bagi. Okay. So macam you tak adalah macam lost sangat about the topic. And then what do you do during
the first round of listening to the audio. Okay, apa yang awak kena buat waktu dia mainkan audio tu the first time? You have to listen carefully and you have to listen actively. Dengar dengan aktif. Aktif tu macam mana? Bukan dengar sambil lompat-lompat. Okay, you dengar sambil tangan you pegang pensel dan terus tulis apa-apa jawapan kalau awak dengar. Ataupun kalau awak rasa benda yang dia cakap tu macam satu poin penting, you terus tulis dekat question paper. Lepas tu nanti waktu break 1 minute tu, you tengok balik dari segi your spelling, okay. Untuk peperiksaan yang macam tu, usually dia agak strict untuk apa? Inilah kat bapak. Okay, usually dia agak strict dari segi ejaan. Ada S, tak ada S. Tengok you. Tengok. Nak apa nak arak? Nak apa? Nak makan? Nak rotan? Nak pergi rotan? Rotan bapak sana. Rotan bapak. Sana. Lagi Mok. Okay. Okay. Dia waktu peperiksaan macam ni usually dia tak berapa ada belas kasihan lah. Contohnya kalau macam you eja ada benda tu okay. Dua benda ni dia dari satu perkataan yang sama, maksud dia lebih kurang sama tapi ejaan dia beza. Betul tak? Convenient and convenience. Satu tu nouns and satu tu apa namanya? Satu tu adjective, satu noun. Yang convenience yang ada CE tu dia noun. Okay, yang convenient hujung dia T tu yang tu ialah adjective. Okay, jadi kadang-kadang bila awak dengar bunyi dia convenient, awak akan eja convenient yang ada T tambah S. Bukan awak lah, maksudnya ada orang yang akan eja macam tu. Jadi bila macam tu, salahlah jawapan dia. Betul tak? Okay, jadi make sure masa break 1 minute tu, you try to revise your answers and tengok spelling dia. Spelling dia betul ke tak betul? Okay, yang tu dari segi spelling lah. And then masa dia ulang balik the audio for the second time, you try dengar sambil revise jawapan. Kiranya at the same time awak dengar tu memang awak kena betul-betul lah listen actively. Dengar sambil revise jawapan yang awak dah tulis, betul ke tak betul, make sense ke tak dengan audio tu. Dia Hadijah, cakap slowly please, thank you. Lepas tu apa tadi saya cakap? You kena listen actively, you kena dengar sambil revise your answers and also tengok dia make sense ke tak dengan audio tu. Kiranya apa yang awak tulis tu tally ke tak. So habis waktu biasanya you akan ada dalam 2 minutes macam tu untuk tengok nama tulis ke tak, semak nombor calon betul ke tak kan. So tengok jawapan semua isi ke tak. Kalau ada yang kosong, awak letak je lah apa-apa. Janganlah tinggal kosong, letak je apa-apa. Okay. So ada apa-apa soalan kat situ?
about that? Do you have any question about that? Tak ada. Cepatlah kelas habis. Tolonglah cepat kan. Okay. Lepas tu, okay, basically about listening skills, about um, identifying main ideas from text ni, listening skills ni, dia nak tak nak memang awak kena banyak buat practice. You have to listen to English materials. You have to do a lot. Kalau kata if you want to sit for an exam, you kena practice untuk dengar dan jawab soalan. Bukan setakat dengar radio, dengar lagu, dengar tu tak cukup. You kena practice dengar sambil jawab soalan and then check jawapan you betul ke tak. Okay, that is how you practice. Okay, itu saja untuk hari ni, tapi itu bukan satu romeng. Ini bukan nanti belakang dia. Tapi saya nak pergi nak ambil gambar dulu. Belakang. This is our video. Tidak aku pernah. Oh tu ada orang yang hebat. Ini apa? Ada orang yang masih hebat lah. Let's go back. Okay, can you please turn on your camera for a while? Ngantuk? Bawah sekali. Intan, Azlin, Mifzal, Amisha, Ifa, Fatihah, Hidayah. Can you please turn on your camera? Thank you. Kamila. Oh, itu yang macam orang main buku kan? Oh, yang macam main tu, yang dia usik lepas tu dia punya yang thank you. Okay, basically that's all for today. Itu je benda yang saya nak explain. Nanti sekejap lagi dalam WhatsApp group, I'm going to give you a link of listening practice that you can practice on. Awak boleh buat listening practice tu sebelum minggu depan lah. Awak buatlah bila-bila yang awak senang. Sleep lah. Lepas tu, tu je. Thank you for coming. Sorry for being late, for the late response. Tapi pagi ni tadi saya memang tengah buat musyarat tu. Kemudian buat minit. Lepas tu ni petang tadi I got carried away. So sorry about that. Tu je. Bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.